Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini kita langsung bersama dengan Al-Kuliah dari perkarangan Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka ataupun MITC Air-Keruh Melaka. Sempena Jom Heboh yang akan berlangsung besok dan juga lusa. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari Jumaat, ingat Al-Kuliah seperti biasa. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita memang cukup istimewa. Negeri Melaka, negeri yang Melaka maju, Melaka hijau, Melaka yang memang cantik sebenarnya. Bandaraya bersejarah Melaka memang cantik. Negeri Malaysia sebenarnya Melaka lah yang paling tersohor. Dan tuan-tuan dan puan-puan terpilih dalam orang kata Jom Heboh di Malaysia ni. Melaka orang kata peneraju yang pertama di tahun ini 2012. Syabas Melaka. Dan bersama saya panelis yang akan mengupas tajuk kita lah Bai'ah Aus dengan Khazraj. Apa pun perempuan bersama dengan saya di booth Kota Ilmu pada petang ini, iaitu pegawai dan anggota polis, pegawai awam dan perkap IPD Melaka Tengah dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, comel-comel, manis-manis orang yang di Melaka ni ya. Mungkin banyak makan buah Melaka. Apa pun perempuan, siapakah panel kita juga orang Melaka. Ini orang kuat Melaka sebenarnya. Yang banyak banteras, maksiat, mungkar dan sebagainya. Tak lain tak bukan ialah yang bahagia Ustaz Haji Rahimin Bani, Ketua Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Melaka ataupun JAIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan perempuan. Dan pada petang ini kita cerita Bai'ah Aus dengan Khazraj. Kalau tuan-tuan biasa dengar, Aus dan Khazraj itu di Madinah. Tapi ini kita bincang walaupun kita berada di Malaysia, sebab kita seakan-akan Madinah sebenarnya. Malaysia ni seakan-akan Madinah sebab kita ada banyak kaum Ustaz. Ya. Ada Melayunya, ada Cinanya, ada Indianya, tak kira lagi yang Sabah Sarawak saja dengan Iban, Kadazan. Dan kita memang seakan-akan kota Madinah. Ya. Boleh tak Ustaz cerita tentang Aus dengan Khazraj ini, bagaimana mereka suasana mereka di Yathrib ataupun Madinah nama sekarang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka maju dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang penuh keberkatan ini. Hari Jumaat kita bertemu dalam siri Al-Kuliah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fauzi tadi, kita membicarakan tentang tajuk bai'ah antara Aus dan Khazraj yang kita lihat dalam suasana fenomena di Malaysia ini. Tonton sedang penonton yang saya hormati sekalian. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, sejarah yang telah pun diceritakan, pertemuan antara Aus dan Khazraj ini telah pun berlaku sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dua kaum ini mendiami kota Yathrib ataupun Madinah, iaitu selepas berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aus dan Khazraj juga merupakan orang pendatang, golongan Arab yang mendatang yang sebenarnya sebelum itu daripada semenanjung Arab, daripada kawasan utara, daripada kawasan Yaman yang lari mencari sumber pendapatan dan akhirnya menduduki tanah Yathrib. Yang pada masa itu tanah Yathrib juga bukanlah merupakan bandar yang maju, tetapi subur dengan pelbagai hasil bumi, pertanian dan juga sumber air yang banyak. Dan oleh kerana sikap atau perangai masyarakat Arab pada masa itu yang memang bersuku, yang pelbagai, bukan saja dua kelompok ini, tetapi lebih daripada dua kelompok. Dan mereka juga sebenarnya menjadi suatu tumpuan kepada apa yang dikatakan Yathrib itu sebagai lokasi yang dicari-cari oleh semua pihak. Dan kesuburan yang ada di Yathrib tadi sebenarnya telah dihidu oleh juga golongan Yahudi yang juga mencari tempat baru. Dan akhirnya pertemuan Yathrib ini dijadikan pertemuan antara Aus dan Khazraj dan juga suku-suku yang lain, di samping wujud di sana kelompok-kelompok Yahudi yang tinggal di luar daripada Madinah. Okey Ustaz, saya tertarik bila Ustaz sebut tentang Madinah ataupun Yathrib ketika itu. Satu bumi yang sangat subur tuan perempuan. Saya rasa macam Malaysia jugalah. Sebab di Malaysia ni bukan kata Melayu, Cina, India, ada Banglanya, ada Pakistannya, ada Mak Afrikanya Ustaz. Di Melaka ada Mak Afrika? Ada. Ada juga? Ada. Itulah, ini awang-awang hitam lagi kan. Jadi nak tanya Ustaz,
Tetapi Aus dan Khazraj ni kan di cerita dalam sejarah. Ya, ya. Walaupun sejarah kita nak ambil iktibar lah Ya, ya. supaya Malaysia tidak berlaku sedemikian lah. Ya, ya. Mereka berperang Ustaz, Ya. ratusan tahun diceritakan. Kadang-kadang benda yang kecil-kecil je. Orang kata apa, kambing makan daun pisang gitu je. Ada orang yang tiup bara permusuhan ke Ya, ya, ya. ataupun dia berlaku secara tiba-tiba je Ustaz? Sebenarnya selain daripada sifat atau perangai orang Arab yang suka bergaduh, yang suka bertengkar walaupun perkara-perkara kecil, Sampai sekarang sama sekarang berlaku lah. gaduh juga. Dalam peristiwa Aus dan Khazraj, lebih daripada 200 tahun mereka bergaduh. Selain daripada merebut kawasan-kawasan terpenting untuk bercocok tanam, untuk isu perdagangan, mereka juga sebenarnya terdedah dengan suatu ancaman baru. Apabila kuasa baru yang datang ke Yathrib iaitu gulungan Yahudi yang terdiri daripada Banu Quraizah, Banu Qanuqa dan juga An-Nadir. Yeah. Mereka datang di situ di luar kota Yathrib. Tetapi oleh kerana mereka sering bergaduh, mereka ada ikat perjanjian pula. Bila peluang ikat perjanjian dengan Yahudi, maka Yahudi mainkan jarum. Meniupkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan peperangan berterusan. Walaupun dikatakan oleh Ustaz Fauzi tadi, benda yang terlalu kecil. Dan ini menyebabkan perkelahian, pertembungan antara dua kaum ini, dua suku, Aus dan Khazraj ini berpanjangan. Dan seolah-olah tidak ada suatu kesudahan. Dan lebih marak lagi apabila kedua-dua pihak ini mengikat perjanjian untuk dari sudut perdagangan, dari sudut ekonomi, malahan mengikat perjanjian dari sudut peperangan. Jadi kemungkinan kalau kita lihat pada hari ini, ada gulungan yang membekalkan senjata kepada satu pihak. Dan satu pihak juga membekalkan senjata pada yang lain. Sehingga Aus dan Khazraj dijadikan suatu ujian. Pertembungan antara dua kuasa ataupun dua puak, walaupun tidak ramai, belum ada negara, belum ada pemerintahan, tetapi dua suku ini bertembung. Dan kita melihat iktibar ini berlaku juga di negara-negara Arab hari ini, dan kita perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di luar sana supaya di negara kita ini, walaupun dalam masyarakat majmuk berlaku adanya orang Melayu, orang India, Cina, tetapi perlu kembali kepada satu ikatan padu, kerana bezanya di sana ialah mereka berperang kerana tidak ada suatu negara. Tidak ada satu sistem pemerintahan, tidak ada satu undang-undang, tidak ada perlembagaan. Sedangkan di negara kita sudah ada perlembagaan, sudah ada peraturan, sudah ada pengstrukturan organisasi yang semestinya kita bermanfaat untuk masyarakat kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Yathrib, pertembungan antara Aus dan Khazraj. Okey Ustaz, saya nak tanya sikit lagi, barangkali Ustaz boleh ceritakan Ustaz ceritakan bagaimana ratusan tahun mereka berperang, bergaduh sama sendiri Aus dengan Khazraj. Ni Arab Ustaz kan? Ya, ya. Tapi Yahudi tak bergaduh pula kan? Tak bergaduh. Apa sebab Ustaz sampai apa yang ditiupkan bara permusuhan tu? Apa motifnya? Motif nak larikan anak dara ke? Apa sampai bergaduh yang ditiupkan oleh orang Yahudi tu? Sebenarnya orang Yahudi ada misi. Ya. Dan misi yang jelas. Kerana mereka marah kerana dihalau oleh kerajaan Rom yang menguasai Palestin pada masa itu, dan mereka lari ke Semenanjung Arab dan menetap di Yathrib. Dan mereka merancang untuk melawan kerajaan yang besar ini. Dan mereka merancang dan menyusun strategi untuk mencari kekuatan. Dan mereka untuk tunjukkan diri sebagai satu kuasa besar, mereka tak mampu lagi. Kerana mereka golongan yang kecil. Walaupun mereka 3 puak, tetapi mereka perlu kepada suatu kekuatan yang lain. Kekuatan ekonomi, kekuatan segi sokongan. Sebab itulah kita melihat mereka menggunakan suku Aus dan Khazraj ini sebagai alat. Sebagai suatu orang kata bangsa yang boleh dipergunakan. Dan kita tidak mahu bangsa kita dipergunakan. Yahudi menggunakan Aus dan Khazraj supaya terus diadu domba, berperang. Dan mereka menggunakan pula istilah yang dikatakan bahawa Yahudi telah menguasai ekonomi. Dan Aus Khazraj terus ditindas dengan kata-kata yang menghinakan. Dan Yahudi terus menggelarkan diri sebagai yang terbaik. Dan dia mengatakan bahawa satu masa nanti akan muncul satu Nabi daripada kalangan orang Yahudi. Dan itu yang dinantikan. Dan peristiwa ini juga telah pun didengar oleh Aus dan Khazraj. Dan mereka menanti kemunculan Nabi baru ini kerana nak menyelamatkan diri daripada apa yang dikatakan soal perpecahan, soal pergaduhan. Kerana mereka telah membaca kitab-kitab Samawi yang menerangkan bahawa akhir zaman nanti ada seorang Nabi. Dan perkara ini juga telah pun dikenal oleh orang Yahudi. Dan Yahudi menyangka bahawa kelahiran Nabi akhir zaman tadi adalah dari gulungan orang-orang Yahudi sendiri. Okey, itulah mereka rasakan mereka istimewa sebab
lahirnya barangkali Nabi daripada kalangan Yahudi itu mereka memperkatak-katikkan Aus dengan Khazraj di bumi Yathrib ketika itu yang sekarang namanya Madinah. Tapi alhamdulillah datang Islam, akhirnya mereka dipersaudarakan. Apa Ustaz? Rasanya barangkali elok kalau kita berehat seketika Ustaz ya. Bagi Ustaz minum air dulu dan kita berehat seketika tuan-puan. Kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk kita Bai'ah Aus dengan Khazraj. Jumpa selepas ini. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Pelbagai suku, kabilah dan sebagainya, tidak seperti zaman dahulu ya. Yathrib dulu mereka bergaduh, bercakaran, berperang antara Aus dengan Khazraj sampailah datangnya Islam. Dan alhamdulillah kita sama dengan Ustaz Rahimin Bani dan kita bersama dengan orang kata apa, anggota polis, pegawai awam dan juga perkap daripada IPD Melaka Tengah dan juga anggota Bomba dan Selamat Malaysia Melaka. Kita nak ambil soalan-soalan mereka sebenarnya. Silakan kalau ada soalan. Silakan. Okey, terima kasih. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Bakyah binti Omar. Saya ingin mengajukan soalan. Dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia ni Ustaz, apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan sebagai seorang Muslim? Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Bakyah tadi kan. Kadang-kadang Ustaz bila sebut soal perkauman ni sensitif sikit. Jadi kita pun yalah kita jaga dia jaga kita insya-Allah. Jadi apa yang patut kita buat sebagai seorang Muslim di negara yang berbilang masyarakat majmuk? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Puan yang bertanya, sidang penonton yang saya hormati sekalian. Banyak tugas yang perlu kita mainkan peranan dalam mewujudkan suasana harmoni, perpaduan, kasih sayang khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia ini. Kita lihat bagaimana sejarah lepas, sejarah di Yathrib atau Madinah, pelbagai kaum yang kita dengar tadi, Aus dan Khazraj dan juga gulungan Yahudi, kemudian gulungan Ansar dan Muhajirin, semua tadi dapat disatukan, dapat dipertautkan. Begitu juga dalam suasana negara kita, masyarakat majmuk, peranan yang mesti diambil oleh kita ialah hormat menghormati. Satu. Walaupun dia bukan Islam tetapi kita perlu menghormati dia sebagaimana hak jiran tadi. Hak jiran ni ada hak Islam, hak bukan Islam. Yang mesti kita lakukan. Yang kedua ialah kita tolong menolong. Tolong bantu dalam memastikan kehidupan mereka itu kehidupan yang baik. Kerana semua masyarakat inginkan kedamaian. Tidak ada masyarakat yang inginkan perpecahan, pergaduhan, keharmonian. Justru itu sikap tolong menolong. Apatah lagi sebagai sesama Islam, khususnya orang Melayu. Kita mesti tolong dalam konteks wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong bantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan kita tidak tolong bantu dalam perkara kemaksiatan dan juga perpecahan. Begitu juga dalam soal yang lain. Soal kita tidak boleh melakukan penganiayaan kepada mereka. Termasuk juga harta benda mereka. Walaupun ada di kalangan kita mungkin, dia tu orang bukan Islam, kita boleh ambil. Bang, tidak boleh. Kerana itu dilarang dalam Islam. Larangan mencuri, larangan berbohong, walaupun ke atas orang bukan Islam. Selain itu juga, selain daripada kita, orang bukan Islam juga mesti menghormati kita sebagai satu warga negara, satu konsep kejiranan, supaya bukan saja di kalangan orang Melayu yang menghormati orang bukan Islam, tetapi mereka juga mesti mengambil perkara-perkara yang sensitif, perkara-perkara yang boleh dikatakan menimbulkan prasangka di kalangan sesama masyarakat di Malaysia ini. Lantaran juga dalam konteks kepercayaan. Dalam masyarakat majmuk di negara kita mesti menghormati pandangan, menghormati kepercayaan orang lain. Kita tidak boleh menghina kepercayaan ataupun sembahan orang lain. Dan mereka juga tidak boleh memperkecilkan apa yang kita lakukan. Kerana keistimewaan negara kita ialah kita ada perlembagaan. Kita ada suatu struktur organisasi yang padu yang masing-masing warga negara kita mesti menghormati antara satu sama lain. Okey Ustaz, barangkali penonton tanya kenapa asyik orang Islam je kena bagi tu bagi ni. Sebenarnya yang tengok Al-Kuliah pun majoritinya orang Islam ya. Ada jugalah seorang dua Lim, Acom tengok, Subra, Maniam, dan kita sebenarnya inilah kehidupan kita harmoni. Mereka hormat kita, kita pun kena hormatilah yang dengan batasannya. Okey, kita ambil lagi soalan daripada penonton kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nur Hamiza binti Ghazali ingin mengajukan soalan kepada Ustaz. Apakah sifat-sifat yang baik dalam mengeratkan hubungan silaturahim pada masa kini? Terima kasih.
Okey, terima kasih. Orang Melaka ni manis-manis kan. Lemah lembut cakapannya. Saya seorang menjerit kat sini kan. Okey, apa pun perempuan kita nak tanya apakah tips ataupun resipi Ustaz Ya. nak mengeratkan hubungan macam dieratkan antara Aus dan Khazraj tu sampai satu nama. Kita ni pergi Madinah, kita tak nampak Al-Khazraj dah. Ya. Kita nampak Ansar je. Sebab dah hilang dia punya orang kata apa, kabilah dah hilang dah, dia punya Ya. identiti. Macam mana Ustaz nak eratkan hubungan? Silakan Ustaz. Kita, terima kasih Ustaz Fauzi dan juga yang bertanya dan juga sidang penuntut sekalian. Kita telah pun disatukan dengan apa yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tetapi bagaimana kita nak memperkukuhkan persaudaraan kita? Nak mengeratkan lagi perpadu yang sedia ada. Kerana kalau berpadu maknanya lawan ini berpecah. Hari ini kita mungkin banyak mendengar perpecahan. Tetapi persoalan tadi cukup cantik. Bagaimana kita nak mencari suatu permula, suatu tip mengikat perpaduan, mengeratkan lagi perpaduan di kalangan kita. Maka itu merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Antara perkara-perkara yang boleh, yang dikatakan terbaik dalam kita memperkukuhkan persaudaraan. Yang pertama sudah tentulah kita menyebarluaskan salam. Sama ada kepada yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Awal memberi salam. Apabila salam diberi, maka kewajipan untuk menerima salam tadi. Yang seterusnya, kita mengiringi. Kalau konteks orang meninggal, kita kena mengiringi jenazah tadi. Kalau jiran kita meninggal, kena iringi sampai ke tanah perkuburan. Kalau sebelum meninggal dia sakit, kita kena ziarah saudara-saudara kita yang sakit. Kemudian kalau dia susah, kita mesti menolong mereka yang susah. Kalau mereka dizalimi, kita kena bantu mereka supaya tidak dizalimi. Dan seterusnya, kita yang berkemampuan memberi makan kepada mereka yang lapar. Kerana itu dalam konteks jiran, kita tidak dikatakan beriman kalau kita tidur dengan kekenyangan, sedangkan jiran kita tidur dalam kelaparan. Begitu juga kalau kita dikatakan masak lauk supaya dilebihkan kuah, supaya dengan kuah pun cukup untuk kita memberikan kepada jiran tetangga kita. Itu di antara perkara-perkara yang boleh mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kita orang Islam. Dan begitu juga apabila ditanya oleh seorang sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan as-shalah li waqtiha, biru walidaini wal jihad fi sabilillah. Yang pertama sembahyang pada waktunya. Yang kedua berbuat baik kepada ibu bapa. Ini penting kerana dengan kebaikan yang diberikan kepada ibu bapa kita, maka pertautan antara silaturahim tadi dapat diwujudkan. Dan yang seterusnya jihad fi sabilillah. Jihad ini bukan dalam konteks peperangan yang kita fahamkan, tetapi jihad tadi ialah kita boleh mengenepikan perkara-perkara yang katakan kecil, perkara remeh-temeh, tetapi kita mengambil apa yang kita kesederhanaan. Kita mengenepikan soal kepentingan diri, kita mengenepikan soal kemarahan. Kerana di situlah akan wujud apa yang dikatakan kemesraan, akan dikatakan persepahaman, perpaduan, dan sesuai juga yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kita antara dengan kawan-kawan kita ialah kalbunian, macam satu bangunan, kukuh mengkuh antara satu sama lain, ataupun dikatakan kal jasadil wahid, macam satu tubuh badan. Kalau kaki tersepak batu, tangan juga merasa sakit. Itulah gambaran perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam konteks persaudaraan sesama kita. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, orang perempuan dirahmati Allah, itu jawapannya. Barangkali kita akan ambil lagi. Saya tertengok tadi ada di kalangan penonton, ada di kalangan anggota bomba dan penyelamat. Ada juga orang perempuan sebenarnya, subhanallah. Dengan naluri keibuannya, dengan lemah lembutnya, boleh meredah api padamkan kebakaran. Kagum dengan si Kandi Melaka sebenarnya. Silakan kalau ada PDRM ke, bomba ke, nak tanyakan soalan, silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Nurlia binti Muhammad Jali. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, adakah sesuai slogan jangan jaga tepi kain orang dalam masyarakat majmuk sekarang ini? Komen sedikit Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Nulia. Jangan jaga tepi kain orang. Okey Ustaz, apa komen Ustaz? Dia tanya sesuai tak sesuai slogan tu. Saya pun jarang-jarang dengar dah tepi kain orang ni. Jangan dengar lah. Sebab ada benda lagi nak jaga kan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Puan yang bertanya, sidang penonton yang saya hormati sekalian. Bidalan ataupun perumpamaan jangan jaga tepi kain orang. Yang
pernah kita dengar dahululah. Sekarang memang jarang-jarang Ustaz, kerana masing-masing kita jaga kain kita. Walaupun sebenarnya dalam konteks tugas amar makruf nahi mungkar, dalam konteks kita nak mewujudkan perpaduan, nak memastikan bahawa keselamatan, kemajuan yang sedia ini terjamin dan terus unggul, maka perlu kita menjaga saudara-saudara kita yang perlu kita jaga. Kerana antara kita ada tanggungjawab. Kata diri kita ada tanggungjawab, saudara kita tanggungjawab, kata pemimpin tanggungjawab, dan kepada ahli keluarga kita juga ada tanggungjawab. Lantaran itu, konsep ini memang tidak sesuai. Kita perlu melihat saudara kita, jiran kita sama ada makan atau tidak. Kita perlu melihat saudara kita kepayahan ataupun kesusahan, sakit ataupun sehat. Kita melihat saudara-saudara kita kalau dalam konteks majikan, anak-anak buah kita di pejabat, adakah dia mempunyai kesukaran dan juga dugaan-dugaan yang berlaku. Apalagi seorang pemimpin tadi perlu melihat anak buah dia, rakyat dia sama ada dia terlibat dengan perkara-perkara yang dikatakan penganiayaan dan sebagainya. Lantaran itu, kewajipan kita untuk menolong saudara kita. Kewajipan kita untuk membantu saudara kita, apatah lagi dalam konteks kemungkaran. Oleh kerana saya bertugas sebagai ketua pangkuasa, sudah itulah konsep ini perlu diketepikan. Kita perlu memastikan tuntutan man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran, maka dia berkewajipan untuk mencegah tadi. Merubah kemungkaran tadi dengan tangan, dengan kuasa dia. Kalau tidak mampu, pabilisani, dengan lidah dia, dengan suara, dengan panggilan telefon, dengan aduan. Dan kalau tak mampu juga dengan hati, itulah yang dikatakan selama-lama iman. Begitu dalam konteks permusuhan. Cabaran-cabaran masa kini nak merongkai perpaduan yang sedia ada. Mungkin musuh-musuh datang ke tempat kita dengan pelbagai fitnah dan juga adu domba. Maka kewajipan kita untuk memberitahu kepada pihak pemerintah, kepada pihak berwajib supaya perkara ini dibentras. Perkara ini dapat dihentikan. Kalau tidak, kemusnahan akan berlaku dalam masyarakat kita, perpaduan akan berkecai dan juga apa yang ditekan keharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk akan terungkai. Sebab itulah kita wajib menegur saudara kita. Walaupun mungkin kadang-kala ini tuan-tuan, sidang penuntut sekalian Ustaz Fauzi, macam mana kita tak jaga. Sebab kain dia pun dah koyak. Kena tegur, kena beri salam. Kita nampak saudara-saudara kita mungkin melakukan adegan yang tidak baik, kita kena tegur dengan ucapan salam, Assalamualaikum. Itu yang terbaik bagi kita. Wallahualam. Okey Ustaz, saya rasa kalau slogan tu diguna pakai, memang tak selamatlah Malaysia. Contohlah, ada orang dia kena pecah rumah dia. Dia telefon PDRM. Hello, polis ke? Ya. Tolong datang sebab rumah saya akan dipecah rumah oleh pencuri. Minta maaf ya, kami PDRM, slogan kami, jangan jaga tepi kain orang. Rumah anda terbakar, telefon bomba. Tolong bomba datang. Minta maaf, slogan bomba, jangan jaga tepi kain orang. Apa jadi tuan-tuan? Itulah. So kita bertempatlah Ustaz ya, bertempat. Benda-benda mungkar memang kita kena ambil tahu gitulah. Berikan perhatian dan yang kena sekat lah. Okey, puan-puan ada lagi soalan? Cepu emas ke cepu cemas ke? Ada, silakan kalau ada. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haniza binti Jaafar. Saya ingin menanyakan soalan. Perpaduan memerlukan persefahaman. Persefahaman memerlukan perpaduan. Adakah ia benar Ustaz? Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya tengok tudung dia warna hitam tu, kan kalau dah telur merah lagi lawa, kan. Baju dah telur merah dah kan. Okey Ustaz, persefahaman perlukan perpaduan, perpaduan perlukan persamaan. Itu slogan kita punya MAI Ijrah saya kan. Okey, apa komen Ustaz, silakan. Memang dalam wujudkan perpaduan perlukan kepada persefahaman. Persefahaman juga perlu kepada perpaduan, kasih sayang. Dalam konteks keluarga juga mesti ada persefahaman suami dan isteri. Dalam konteks berorganisasi, dalam konteks bermajikan, perlu ada persefahaman. Barulah adanya satu amal jama'i, satu teamwork yang terbaik. Begitu juga dalam soal pemerintahan, mesti ada satu persefahaman, perpaduan di kalangan pemimpin. Barulah rakyat tidak akan terbiar. Rakyat akan terpelihara, rakyat akan diberikan perhatian hasil daripada perpaduan para pemimpin. Begitu juga dalam konteks masyarakat kita. Perlu kepada persefahaman bagi mewujudkan perpaduan. Dan dalam konteks Islam, kita dah diajak oleh Allah SWT. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Lantaran itu, kewajipan kita lah tuan-tuan
perempuan sidang penonton sekalian, untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah. Bila kita berpegang dengan tali Allah, agama Allah, sudah tentu Allah memberikan kita kekuatan, berikan satu perasaan cinta sayang kepada saudara kita. Kerana kita akan dikatakan tidak beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di kalangan kamu sehingga kamu sayang saudara kamu sebagaimana kamu sayang diri kamu sendiri. Hari ini kita mengambil hal apa yang berlaku di Asia Tengah, di negara Arab. Kenapa? Itu negara mereka, lantaklah orang kata. Tapi tidak, kita mengambil tahu. Sebab barang siapa yang tidak mengambil tahu urusan saudaranya, maka dia dikatakan falaysa minhum, bukan dari kalangan orang-orang Islam tadi. Lantaran itu hari ini tuan-tuan, muslimin muslimat sidang penonton sekalian, kita berpadu. Bukan saja atas dasar tuntutan agama kita, tetapi fitrah manusia. Fitrah manusia yang dilahirkan pelbagai bangsa dan keturunan untuk apa? Lita'arafu. Untuk kenal mengenal. Untuk hormat menghormati. Kerana kita ini ada sama. Kullukum li Adam. Kamu semua ni adalah daripada Adam. Wa Adam min turab. Adam daripada tanah. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab illa bitaqwa. Lantaran itu hari ini kita pinggirkan soal persengketaan. Pinggirkan soal perkara remeh-temeh. Yang pentinglah wujudkan perpaduan. Wujudkan persepahaman. Lantaran itulah kita akan menjadi satu umat yang satu, ummatan wahidah yang akan mendapat keberkatan kerajaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Tuan perempuan, bila saya berada sebelah Ustaz, jadikan sejak daripada mula kita beralkulah sampai sekarang, Ustaz Rahimi Bani ni bersemangatnya dia, subhanallah. Sampai saya bukan dia Ustaz lah, dia macam laksana ham tuah. Sebelah saya semangat, cuma tak nak kerih je. Kalau ada mesti dia bangun tuan-tuan. Okey Ustaz, itulah antara Ustaz sebut ya. Tentang saya nak sebut satu lagi Ustaz, bagaimana Aus dan Khazraj ini, Nabi sampai ke Nabi berada di kota Mekah, mereka buat haji di Mekah, Aus dan Khazraj ini. Diwujudkan satu bai'ah Aus dan Khazraj. Sebelum kita pergi ke ni Ustaz, nak tanya apa itu bai'ah? Makna bai'ah tu apa Ustaz? Bai'ah ialah aku janji ataupun ikatan setia. Yang biasalah, tapi dalam konteks inilah ikatan janji setia, taat setia Rasulullah SAW daripada tadi dua kelompok Aus dan Khazraj, iaitu di Bukit Aqabah berdekatan dengan Mina, antara Mekah dan juga Mina tadi. Walaupun mereka tu jahiliah, tapi mereka juga buat haji Ustaz. Haji macam mana tu Ustaz? Maksudnya syariat pada masa itu melakukan perkara tawaf dan sebagainya yang masih lagi mengikut ajaran-ajaran Samawiyah. Semasa musim haji itu mereka masa musim haji itu artinya mereka bertemu dengan Nabi. Ya, mereka menghantar wakil lah. Ada 12. Oh, 12 wakil. 12 orang yang bertemu dengan Nabi kerana apa yang berlaku di Mekah tadi sebenarnya telah diketahui oleh orang Aus dan Khazraj, hasil daripada tadi orang Yahudi juga yang menggambarkan bahawa akhir zaman ada muncul seorang Nabi dan Nabi tadi membawa kepada perpaduan, kasih sayang, perdamaian, dan inilah yang dinantikan oleh Aus dan Khazraj, dan akhirnya mereka mengantar wakil ke Mekah dan mereka bertemu dengan Rasulullah di Aqabah, satu bukit Aqabah berdekatan dengan Mina, dan situlah wujudnya bai'atul Aqabah ula yang pertama. Di sana ada ikatan janji mengatakan tidak mensyirikkan Allah dan sebagainya, tidak berzina dan sebagainya, dan ini terus membawa kepada suatu kesenambungan kepada bai'ah yang kedua pula. Okey Ustaz, tentang bai'ah pertama ni Ustaz, adakah bai'ah pertama itu menandakan mereka dah Islam ataupun bai'ah kedua? Dua perjanjian kan? Dua aku janji ni. Tahun lain-lain ke tahun yang sama Ustaz? Silakan. Sebenarnya 12 ini telah pun bersyahadah. Oh, dah masuk Islam dah. Telah bersyahadah dan mereka telah pun meminta Nabi mengantar seorang wakil. Walaupun pada awal mereka menawarkan Nabi untuk pergi, tapi kata tak payah pergi. Perlu seorang wakil yang mengajar, yang membimbing, mentarbiah kelompok Aus dan Khazraj di Yathrib ini. Okey, dah hantar seorang mubalih lah. Ya, mubalih. Okey Ustaz, apa pun Ustaz, kita berehat sekali Ustaz ya, untuk bagi peluang Ustaz berehat, dan insya-Allah kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk kita Bai'ah Aus dengan Khazraj. Jangan ke mana-mana. Bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain.
Okey, terima kasih. Alhamdulillah sebab setia bersama kami dan hari ini Al-Quliah sebagai pemula langkah untuk besok dan lusa. Semenanjung hibur apa pun Ramadan, kita jemput semua orang negeri Melaka, Melaka Hijau, Melaka Maju datang ke MITC bersama-sama dengan booth Kota Ilmu di sini untuk besok insya-Allah dengan lusa kita akan adakan pengurusan jenazah, kita ada persembahan nasyid dan kita ada rawatan dan yang diketuai oleh Ustaz Dasuki Abdul Rani, iaitu pengasas Darut Tibin Nabawi yang akan menunjukkan kepada anda apakah yang sebenarnya rawatan Islam, apakah sihir, apakah bomoh yang bertentangan dengan ajaran Islam. Besok kita jumpa dengan lusa insya-Allah di Buku Timur. Datang beramai-ramai sambil membeli belah. Apa Ustaz? Kita teruskan lagi Ustaz. Bila saya dengar Ustaz cerita tadi betapa susahnya Aus dan Khazraj dah beratus tahun berperang. Ada Yahudi pula di kota Madinah. Jadi macam mana tu Ustaz? Saya fikir macam mana Nabi boleh satu padukan, persaudarakan. Kita di rumah pun anak 5 orang dah haru biru Ustaz. Ustaz 8 orang kan? Itu sambilan 8 orang kan? Kalau sungguh-sungguh pergi 16 orang. Allah 8 orang ni. Masya Allah. Itu pun orang kata apa? Pening kepala Ustaz Macam mana Nabi letak bin Madinah tu Ustaz, dengan ada Aus Khazraj campur dengan Muhajirin yang pergi pula, campur dengan Yahudi ada jenis 3 bangsa pula 3 kabilah. Macam mana Ustaz langkah yang Nabi buat? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi, sidang penonton yang saya hormati sekalian ya. Apabila Rasulullah SAW sampai di Madinah, sudah tentulah proses pertama yang dibina oleh Nabi lah membina masjid. Masjid sebagai satu pusat penyatuan ummah. Walaupun sebelum itu kita pernah dengar apa yang ditekan bai'ah di Aqabah, wakil daripada masyarakat Aus dan Khazraj 12 orang, kemudian 73 kali kedua dan seterusnya berlakulah proses hijrah. Hijrah ni tuan-tuan, kita pernah dengar dalam peristiwa cukup besar, cukup dahsyat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagaimana terancang oleh Yahudi nak membunuh Nabi, nak menangkap Nabi, nak mengalau Nabi, tapi semua itu telah pun dipatahkan kerana wa makarullah wallahu Haurul Makirin, dan kita melihat bahawa hijrah Rasulullah berjaya sampai ke Madinah. Dan sampai di Madinah bukan kerana pelarian, bukan. Kerana nak menyambung perjuangan Islam itu sendiri. Kerana Islam memerlukan suatu daulah, memerlukan suatu pemerintahan dan untuk menunjukkan apa yang dikatakan misi Islam, iaitu perpaduan, persamarataan di kalangan masyarakat, walaupun pada masa itu pelbagai kaum dan juga pegangan. Yang pertama diletakkan dibina Masjid Al-Quba yang diasaskan asas dasar takwa, dan di sanalah bermulanya proses persaudaraan, mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Kita melihat bagaimana Abu Bakar dipersaudarakan, Omar dan sebagainya lah, cukup ramai, dan semuanya tadi mengenepikan soal kepentingan diri, mengenepikan apa yang dikatakan kesenangan yang sudah ada, tetapi menyerahkan kepada golongan Muhajir, golongan yang datang daripada Mekah selai sepinggang tuan-tuan dan puan sekalian. Ada yang datang dalam keadaan dia senang, tetapi masyarakat Quraisy mengatakan kamu boleh tinggalkan Mekah, tetapi tinggalkan segala kemewahan kesenangan. Mereka datang dalam keadaan selai sepinggang, dibantu oleh masyarakat Ansar yang ada di kota Yasrib ataupun Madinah. Kemudian setelah diadakan masjid, dipersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin, Nabi membina kekuatan ekonomi. Kita lihat saudara ataupun sahabat Nabi, Abdul Rahman bin Auf, minta ditunjukkan jalan mana ke pasar. Kerana apa? Nak berniaga. Dan di sanalah bermula kekuatan ekonomi di Madinah. Kerana apa? Kerana ekonomi Madinah pada masa itu dikuasai oleh orang Yahudi. Yahudi menggunakan kekuatan ekonomi untuk memecah belahkan Aus dan Khazraj sebelum itu. Dan begitu juga setelah mereka disatukan oleh Nabi, mereka masih lagi memainkan peranan untuk memecah belahkan kesatuan yang sedia ada. Mereka tidak berdiam diri. Sebab tu hari ini juga kita lihat di luar sana ada perancangan rapi daripada Yahudi untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam yang sedia ada di negara Arab dan juga di mana-mana saja. Berbalik kepada yang seterusnya ialah bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan syura. Syura di kalangan para sahabat, melantik penstrukturan organisasi, dan di sana terbinanya apa yang dikatakan Piagam Madinah. Piagam perlembagaan yang pertama dibina dalam dunia, yang hari ini juga telah dijadikan rujukan oleh dunia antarabangsa. Bagaimana dalam Piagam Madinah tadi memberikan manfaat kepada semua pihak, dan
struktur organisasi Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai khalifah, yang akhirnya membina kekuatan kepada masyarakat Madinah yang muncul sebagai daulah yang merdeka, daulah yang bertamadun, daulah yang meletakkan asas kepentingan masyarakat. Dan di samping itu juga Rasulullah SAW tidak berdiam diri, membina kekuatan tentera. Tentera penting, macam polis, macam bomba, macam angkatan tentera penting bagi memastikan kedaulatan negara tidak akan diganggu-gugat oleh musuh-musuh Islam. Dan kita melihat kekuatan tentera Islam bukan saja dalam konteks fizikal, kerana pada masa itu tidak ada tenaga nuklear, yang ada senjata-senjata yang kita faham, lembing, panah dan sebagainya. Tetapi yang paling pentinglah bagaimana baginda meletakkan kekuatan dalaman, kekuatan iman, kekuatan jati diri, sehingga para sahabat beria-ia sungguh untuk berjihad fisabilillah. Sehingga kita pernah dengar kisah Sayyidina Abu Bakar ketika nak berperang, menyerahkan segala harta kekayaannya untuk peperangan. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu, ya Abu Bakar? Baginda menjawab, baginda menerima jawapan dari Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Itulah kehebatan para sahabat yang dibinakan kekuatan dalaman oleh Rasulullah SAW sehingga mampu mempertahankan bumi Yathrib daripada serangan musuh-musuh Islam, termasuk juga Yahudi yang telah pun boikot, yang telah pun memutuskan perjanjian. Walaupun perjanjian telah dibuat, tetapi mereka mungkir janji. Sebagaimana yang juga sekarang ini, gencatan senjata antara Palestin dan Israel. Mereka batalkan, mereka rungkai dengan membatalkan perjanjian tersebut. Okey Ustaz, itulah hebat dan bijaknya Rasulullah SAW mengatur strategi begitu drastik untuk mengembalikan perdamaian dan perpaduan di kalangan penduduk di Yathrib. Okey, nampaknya kita berehat sekali lagi, ya, dan kita akan jumpa lagi selepas ini dengan soalan-soalan yang lebih menarik, insya-Allah. Jumpa selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Alhamdulillah, kembali bersama Bai'ah Aus dan Khazraj di TV3 dalam Al-Kuliah. Okey tuan-tuan dan puan, kita kembali semula topik kita. Sebut Bai'ah Aus dan Khazraj, saya terbayangkan macam mana mereka Ustaz, ya, ratusan tahun berperang, tetapi akhirnya pergi juga ada perdamaian. Akhirnya tak bergaduh, bersatu padu. Boleh tak komen dan ulahkan sikit Ustaz? Terima kasih Ustaz Fazil, sidang penonton muslim-muslimat yang dirahmati sekalian. Sebagaimana kita tahu, peristiwa Aus dan Khazraj ini berpanjangan dan tersebut dalam banyak tulisan-tulisan sejarah. Yang pentinglah bagaimana mereka boleh menghilangkan segala pertelingkahan, menolak perkara-perkara remeh-temeh yang berpanjangan. Sudah tentulah tidak lain tidak bukan mereka memberikan ketaatan yang jitu kepada kepimpinan Rasulullah SAW. Mereka mengatasi segala-galanya. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks syahadah begitu mendalam. Lantaran itulah bila kita telah meletakkan Allah dan Rasul di tempat yang sebenarnya, maka yang lain kita akan ketepikan. Sebab itulah hari ini umat Islam perlu mengambil iktibar. Keimanan yang jitu, keimanan yang jazam itu tadi mesti tercerna dengan amalan-amalan kita. Kerana tidak dikatakan iman itu sekadar hiasan, atas dasar angan-angan kosong, tidak. Tetapi wasaddaku bil amal, maksudnya lah membuktikan dengan amalan-amalan keyakinan kita dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT menyebutkan juga dalam konteks ini, menyatakan wa ma atakumur rasul fahuzul. Apa yang dibawa oleh Nabi ambillah, peganglah, ikutlah. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya azab Allah amat pedih. Di sini kita mengambil kira bahawa orang Arab, Aus dan Khazraj yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Nabi sebagai Rasul, meletakkan Allah dan Rasul di tempat yang sebenarnya. Mereka mengenepikan yang lain. Kerana kecintaan mereka tadi hanya kepada Allah dan Rasul. Kita juga telah disebutkan 3 perkara yang kalau kita berpegang kepada ketiga ini, kita akan merasakan halawatul iman, kemanisan iman. Apa dia? Kita beriman dengan Allah dan Rasul, mengatasi segala-galanya. Yang pertama. Yang kedua, kita mencintai saudara kita, bukan kerana apa, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita benci kepada kekufuran,
kita benci kepada kesyirikan sebagai bencinya kita kalau dihumbankan dalam api neraka. Inilah prinsip ataupun asas kenapa orang Aus dan Hazrat boleh mengenepikan perpecahan, pergaduhan sehingga mereka dijadikan contoh oleh sejarah bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatu padukan antara Aus dan Hazrat, kemudian bergabung dengan Ansar dan Muhajirin dalam menjadi konteks yang dikatakan perpada ummah, dan Allah sebutkan juga dalam konteks innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman tadi bersaudara, dan kita juga supaya menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada perpecahan. Okey Ustaz, kita kembali semula ke dunia kita Ustaz. Kalau kita lihat Ustaz, hari ini Syria memang bergolak lah dengan konfliknya, dan dengan cerita macam mana Amerika nak bagi senjata kepada rakyat untuk, dan saya nampak ni macam zaman dulu lah, Yahudi dengan Aus dan Khazraj ini. Bagaimana bergolaknya Libya, bagaimana bergolaknya Bahrain, bergolaknya Yaman, bergolaknya Mesir, bergolaknya Iraq, Afghanistan. Sebenarnya kita kadang-kadang di Malaysia pun orang kata benda yang sama boleh berlaku sekiranya kita masih leka dengan kemakmuran, masih leka dengan perpaduan, dan kita tak jaga, kita leka je Ustaz. Leka, seleka-leka, dan kita tak jaga, tak pelihara, dibimbangi, benda sama boleh berlaku. Apa nasihat Ustaz kepada penonton Al-Kuliah TV3 sekarang yang memang melihat dari utara sampai selatan, sampai Sabah Sarawak, apa nasihat? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi dan sidang penonton yang saya hormati sekalian. Bila Ustaz Fauzi menyoal perkara tadi, saya ingat dalam satu ayat yang menjelaskan walan tardu angkal Yahudi walan Nasara. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu ya Muhammad, sehingga kamu mengikut, sehingga umat Muhammad mengikut jejak langkah mereka ini. Sehingga digambarkan juga dalam hadis yang lain bahawa orang Islam ini akan mengikut jejak langkah Yahudi Nasrani ini walaupun sampai ke peringkat masuk lubang biawak. Inilah gambaran bahawa orang Yahudi yang digambarkan jahatnya ketika peristiwa di Yathrib berpanjangan sampai hari ini. Mereka tidak akan redha selama-lamanya. Lantaran itu apa yang berlaku di Asia Tengah sana, di negara Timur Tengah umpamanya, adalah suatu perancangan rapi oleh golongan Zionis antarabangsa Yahudi yang menyusun atur, dan mungkin juga suasana yang berada di negara kita tidak lari daripada perancangan rapi penyusunan mereka yang termasuk dalam protokol Yahudi Zionis. Lantaran itu, nikmat yang sedia ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang hadirin, sidang penonton yang hormat sekalian, nikmat kesenangan yang ada pada hari ini, keamanan, perpaduan yang sedia ada, kemudian nikmat negara yang bebas daripada bencana alam, kurangnya apa yang dikatakan gempa bumi, tsunami, kemarau pun walaupun yang ini panas tak sampai ke kemarau. Di Moskow, Eropah, kesejukan sampai beku air lautnya. Tetapi kita hari ini alhamdulillah nikmat yang begitu banyak sehingga diungkapkan dalam Al-Quran, kalau kamu nak menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, kamu tidak akan terhitung. Lantaran itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apapun perancangan golongan Yahudi, golongan Nasrani ke atas umat Islam mengenal dia. Kita kenal musuh sebagai musuh, rakan, kawan sebagai rakan dan kawan, bukan terbalik. Musuh dijadikan kawan, rakan dijadikan musuh. Lantaran itulah marilah kita mengambil kesempatan ini untuk kita menyatakan bai'ah kita. Aku janji kita yang mana setiap hari kita telah pun berbai'ah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bai'ah kita. Aku janji kita setiap hari kita ulang-ulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita janji sama kita satu jabatan, aku janji di jabatan, sama ada polis, bomba dan sebagainya, penjawat awam, sudah tentulah kita bersungguh-sungguh mematuhi aku janji syarat yang telah pun diberikan oleh ketua jabatan kita. Apatah lagi hari ini kita mengaku mengikat janji persetiaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya hidupku ini, matiku ini, ibadah kita, semuanya kita adalah lillahi rabbil alamin. Lantaran itu muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati sekalian, kita kena berwaspada dengan suatu perkara yang kita lihat suatu ancaman. Apabila manusia sudah lupa diri. Kerana apa? Kerana hubud dunia. Kerana cintakan dunia. Malah yang kedua, dia takutkan mati. Kerana itu hari ini yang kita takut ialah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbiu rajulan mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi rajulan mu'minan wa yusbiu kafira.
pada waktu petang ada orang yang beriman, tetapi pada waktu paginya dia kufur. Ada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu petang dia kufur. Kenapa? Kerana dia hubud dunia. Cinta dunia. Cinta dunia dan takutkan mati. Itulah Ini yang kita bimbangkan. Kesimpulan saya, kita teramat cintakan dunia sampai tertinggal agama di belakang. Terima kasih Ustaz Rahimi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton Al-Kuliah sama ada di booth Kota Ilmu ataupun di Kaca TV. Apapun perempuan bagi orang Melaka, jangan lupa datang ke booth Kota Ilmu besok dan lusa untuk kita tengok program-program kita di sini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam Al-Kuliah pada minggu hadapan. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering daku terkena hijrah gemilang, berubah dunia gelap menjadi terang, berguguran air mata tidak ku rasa, meski bibir tanpa suara ku terus berdoa. Biar nafas menjadi lelah, ku pasti hijrah kerana Allah. Biar kaki terasa lemah menyusuri kekasih-Mu, ya Allah. Pengorbanan abadi menerangi bumi, hijrah bagai hujan menyuburi hati, hijrah satu kebenaran sepanjang zaman.